So seterusnya, topik untuk pewarisan trait dalam manusia. Hari ini kita nak lihat bagaimana pewarisan kumpulan darah ABO pada manusia. Okey, untuk kumpulan darah ABO ada 3 alel yang akan menentukan jenis kumpulan darah. Okey. So alel yang terlibat ialah A, B dan O. A dan B adalah alel yang dominan, jadi dia akan dipanggil kodominan. Apa maksud alel dominan? Bermaksud alel tersebut akan menunjukkan cirinya apabila dia bersama dengan alel yang lain. Okey, sama ada dengan B ataupun O, ataupun kalau B bersama dengan A, dia akan juga menunjukkan dia punya cirinya. Okey. Tetapi untuk alel O ialah alel resesif. Okey, alel resesif hanya akan menunjukkan ciri apabila kedua-dua alel tersebut bersama-sama. Okey, contoh dalam jadual di bawah. Okey, sekiranya genotip AA ataupun AO, jadi dia akan menunjukkan kumpulan darah A. Kalau BB ataupun BO, kumpulan darah yang akan ditunjukkan adalah B. Okey, yang ini menunjukkan dua ni adalah alel dominan, jadi dia akan menunjukkan ciri. Okey, AO oleh kerana A lebih dominan daripada O, jadi kumpulan darah yang ditunjukkan ialah A. Tetapi apabila kedua-dua alel dominan, contoh AB bersama-sama membentuk genotip, jadi kumpulan darahnya adalah AB. Jadi ini kita panggil sebagai alel yang kodominan. Jadi kedua-duanya akan menonjolkan cirinya. Tetapi bagi alel O, apabila genotip OO, jadi kumpulan darah yang terbentuk adalah O. Okey, apa maksud alel pada sistem kumpulan darah ini? Okey, sekiranya seseorang tadi mempunyai kumpulan darah A, okey, maknanya pada permukaan darahnya terdapat antigen A dan pada antibodi dalam plasma darahnya mengandungi antibodi anti-B. Okey, tetapi bagi kumpulan darah B, jenis antigen pada permukaan darah ialah B dan dalam antibodi dalam plasma darahnya, antibodi yang terdapat dalamnya adalah antibodi anti-A. Jadi manakala AB pula, kedua-dua antigen A dan B terdapat pada permukaan darah, tetapi dalam plasma darahnya tiada antibodi anti-A ataupun anti-B, tiada. Bagi kumpulan darah O pula, tiada sebarang antigen pada permukaan darah dan dalam plasma darah pula terdapat antibodi anti-A dan anti-B. Okey, contohnya seperti ayah saya berdarah O, ibu saya juga berdarah O, jadi saya berdarah O. Okey, nanti kita lihat macam mana dia boleh dapat darah O. Okey, untuk yang budak perempuan ni pula, ayah saya berdarah A, ibu saya berdarah B. Apakah kemungkinan jenis darah saya? Okey, adakah saya akan mempunyai darah AB ataupun lain-lain? Kita lihat yang budak lelaki tadi ni dulu. Okey, ayah saya berdarah O. Okey, jadi kalau darah O, okey, dia punya fenotip induk dia O. Katakanlah ayah dia O. Okey, ibunya juga O. Okey, dia punya ni genotip induk So, fenotip saya tulis kat atas ni. Darah O, darah O. Okey, jadi meiosis berlaku, dia akan menghasilkan gamet O. Yang ni pun O. Jadi bila berlaku persenyawaan, genotip anaknya ialah O. Jadi anak juga mempunyai darah jenis O. Budak perempuan tadi ni, okey, dia ayahnya berdarah A,
ibunya darah B. Okey, ke sini dia ada dua kebarangkalian untuk ayah tadi. Darah A tadi kita dah belajar, darah A dia punya genotip kemungkinan AA, kemungkinan AO. Darah B juga ada dua kebarangkalian, B ataupun BO. Okey, jadi soalan dia tak tahu yang ayah ataupun ibu tadi sama ada homozigot ataupun heterozigot. Jadi kita boleh cubalah mana-mana. Okey, katakanlah kita try dulu homozigot A dengan B. Okey, jadi bila meiosis berlaku, dia akan menghasilkan gamet A, gamet B. And then persenyawaan berlaku, jadi dia akan menghasilkan anak genotip A, B. Jadi jenis darah AB. Okey, so anak tadi mungkin AB. Okey, so tu kebarangkalian yang pertama, AB. Okey, AB. Okey, kita tukar. Katakanlah ibu dia tadi bukan BB. Kita tukar. Kita try BO. Jadi dia punya gamet untuk ibu dia mungkin B, mungkin O. Okey. Jadi kalau A cross dengan B, dia akan menghasilkan AB, ataupun A dengan O, yang akan menghasilkan jenis genotip AO. Jadi kalau AB jenis darah AB ataupun darah A. Kenapa A? Sebab alel A adalah lebih dominan berbanding O, jadi dia akan menghasilkan darah A. Okey, so kebarangkalian yang kedua ialah AB atau A. Okey, itu kalau sekiranya homozigot darah A dengan heterozigot darah B. Okey, katakanlah kita tukar kebarangkalian yang seterusnya. Jenis darah AO kita crosskan dengan BO, jadi dia akan menghasilkan gamet A O B O. Jadi bila berlaku persenyawaan, dia akan berlaku persenyawaan secara rawak, mungkin AB ataupun AO ataupun BO ataupun O. Okey, ini darah fenotipnya mungkin darah AB atau A atau B atau O. Okay, jadi ini ialah kebarangkalian yang ketiga. Ada 4 kebarangkalian, A, B ataupun O. Okay, AO bila meiosis berlaku akan menghasilkan gamet A, O dan juga B untuk ibu tadi. Okay, jadi bila berlaku persenyawaan secara rawak, A bergabung dengan B bergabung dengan O, jadi akan menghasilkan darah AB ataupun darah B. So ini adalah kebarangkalian yang keempat,
AB ataupun B. Okey, jadi ada 4 cara ataupun 4 kebarangkalian. Mungkin darah dia ialah darah AB, mungkin juga darah A, mungkin juga darah B, dan mungkin juga dia berdarah O. Jadi kalau nak menentukan apakah sebenar-benarnya kumpulan darah bagi kanak-kanak perempuan ini, maka dia kena menjalankan ujian darah. Okey, ataupun kalau dia tahu jenis darah ayah ataupun ibu tadi sama ada homozygotes ataupun heterozygotes, jadi kita boleh dapat kenal pasti yang manakah satu jenis darah bagi budak perempuan ini. Okey, jelas? Untuk kes yang ketiga, dia tanya, jika jenis kumpulan darah ini ialah B, apakah kebarangkalian jenis darah ibu ini jika jenis darah ayahnya ialah O? Okey, so dia dah tahu ayah dia ialah darah O. Okey, ibu dia tak tahu. Ibu tak tahu. Okey. Tapi anak dia tadi dia tahu kumpulan darah B. B tadi mungkin BB ataupun BO. So kalau sekiranya ayah dia darah O, maknanya dia punya genotip untuk ini tadi adalah BO. Jadi macam mana nak menghasilkan anak berdarah B yang genotipnya BO? Cuba. Okey, so yang ini akan menghasilkan gamet O. Jadi ibu dia tadi mungkin darah, mana nak dapat BO? So ibu tadi mesti mempunyai gamet B. Jadi kalau gamet B, maka di sini ialah BB. Okey, barulah dia akan menghasilkan genotip anak BO yang mana kumpulan darahnya ialah B. Okey, sebab apa B? Sebab O adalah allele resesif, B adalah allele dominan, jadi fenotip anak ialah darah B. Jelas ya? Okey, terima kasih. Bye, jumpa lagi.